Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Muhammad Aizuddin bin Hasnan di slot yang kedua bagi kursus UGE 0320 pengenalan kepada pelbagai peralatan ukur. Pada slot kali ini kita akan membincangkan sedikit mengenai mengenal pasti peralatan yang terdapat dalam dunia ukur, di mana macam saya cakap seperti dalam slot yang sebelum ni, peralatan ukur terdapat dalam dunia ukur ini sangat banyak. Kita boleh melakukan pelbagai cara untuk mengukur dengan peralatan yang berbeza. Dan yang kedua, kita akan menyentuh sedikit berkenaan dengan pengetahuan asas bagi alat-alat ukur ini. Apakah alat-alat ukur yang boleh digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu? Kerana seperti yang saya cakap, kita ada banyak cabang-cabang ukur, dan cabang-cabang ukur ini digunakan ataupun dilakukan dengan menggunakan alat-alat ukur yang berbeza. Jadi yang ketiga pula, kita akan pergi kepada elemen penting bagi setiap peralatan ukur. Apa yang dimaksudkan dengan elemen ini adalah apakah yang menjadi titik untuk sesuatu alat itu untuk merekod. Contoh, alat total station. Total station ni dia akan digunakan untuk mendapatkan bearing dan jarak. So maksudnya dekat sini, pada alat-alat yang tertentu terdapat banyak elemen yang di pinpoint oleh alat-alat tersebut. Dan yang keempat, yang terakhir adalah hasil daripada penggunaan alat ukur tertentu. Hasil ni saya akan touch sedikit sahaja, di mana apakah yang boleh diperoleh oleh suatu alat ukur tersebut. Contoh GPS ataupun laser scanning ataupun drone. Apakah alat-alat ini boleh buat untuk bantu kita punya kerja-kerja pengukuran. Okey, pada alat yang pertama ialah total station, di mana alat ini adalah alat yang sering digunakan untuk tujuan penentu dudukan, dan komponen utama ia ialah bearing dan jarak. Macam saya cakap sebelum tadi, kita akan menyentuh elemen-elemen penting mengenai satu peralatan ukur tersebut, dan elemen penting yang diberikan oleh total station ialah bearing dan jarak. Untuk pengetahuan penonton-penonton semua, di mana total station ni adalah dua gabungan dua komponen penting. Dahulunya kita gunakan, iaitu theodolite dan juga EDM. EDM ni nama panjang dia ialah Electronic Distance Measurement. So pada suatu ketika dulu, sebelum total station ini dicipta, theodolite dan EDM akan digabungkan untuk mendapatkan bearing dan juga jarak. Di mana theodolite itu kita dapatkan bearing dan juga sudut, manakala EDM tadi itu digunakan untuk mendapatkan jarak. Dan kemudian total station ini menggunakan sistem sudut dan bearing, degree, minit dan second. Dia tak ada keluar sistem degree, point, something tidak. Dia gunakan degree, berapa degree, dan minit maksimum sampai 60 minit, dan second pun maksimum sampai 60 second. Kemudian total station ini berkeupayaan untuk memberikan ketepatan yang jitu sehingga 1 saat ukuran pugak dan mendata. Yang ni kita boleh set. Total station ni ada keupayaan untuk kita set berapa banyak kita punya accuracy dan juga precision yang kita perlukan. Tetapi macam saya nyatakan, dia mampu memberi ketepatan sehingga 1 saat. Dan kemudian ketepatan jarak pula ialah dengan ketepatan 0.001 meter, iaitu 1 mm. 1 mm macam ni je. Tapi 1 mm punya ketepatan ni depends pada pencerap dan juga orang yang mendiri siap alat-alat tersebut. Sebab kita boleh mendapat ketepatan 0.001 ini dengan mengelakkan beberapa error daripada pencerap, iaitu kita sendiri ataupun orang yang membantu kita untuk mencerap. Baru kita dapat 0.001. Dan total station ini berupaya untuk memancarkan signal dalam bentuk gelombang elektromagnet. Signal yang dipancarkan menuju ke reflektor dan memantul balik gelombang tersebut kepada alat. Ini adalah contoh kerja dia. Saya tak dapat nak nyatakan video untuk menunjukkan cara kerja. Tapi basically cara kerja ni adalah begini. Di belah kiri kita ada seorang surveyor dan juga total station, dan di belah kanan ada reflektor prism dan juga tripod. So apa yang berlaku di sini ialah
total station akan memancarkan gelombang elektromagnet kepada reflektor, dan reflektor itu akan memantulkan semula gelombang tersebut pada receiver di total station, dan di situ total station akan mendapat bearing dan jarak yang diberikan ataupun yang ada pada kawasan tersebut. Alat ini juga mampu untuk merekod data dalam memori alat itu sendiri. Alat ini mempunyai internal storage, tapi internal storage dia tidaklah seperti kita punya handphone besar-besar dalam 500GB, 512GB, tak adalah. Tapi mampulah untuk menyimpan store data-data lapangan di dalam total station ini, dan bila kita berada di site, kita boleh rekod data tersebut dan kita boleh bawa balik ke office untuk import dan buat kerja dia, dan teruskan dengan aktiviti pemprosesan data. Berikut adalah beberapa alat-alat yang terdapat di dalam pasaran, di mana alat pertama adalah Topcon, Nikon, Leica, Zout, Geomax, Spectra dan Trimble. Kebanyakannya alat total station ini adalah alat-alat yang kalis air seperti yang ternampak pada gambar di total station Nikon tu. Dia merupakan alat yang kalis air. Kesemuanya merupakan alat yang kalis air, dan ia kalau mengikut spek yang diberikan oleh vendor-vendor, total station ini mampu ditenggelamkan sehingga 1 meter. Selebihnya saya tak pasti, tapi sebagai langkah berjaga-jaga, elakkanlah ia daripada tenggelam. Maybe kita boleh melakukan kerja pada waktu hujan, tetapi adalah disarankan untuk dielakkan untuk melakukan kerja-kerja ketika hujan, supaya kita dapat menjaga alat kita dengan lebih elok. Walaupun apa yang diberikan oleh vendor, spek-spek yang begitu high class dan menyatakan dia boleh kalis air, kita sebagai surveyor, jagalah alat anda kerana alat ini mempunyai value yang sangat mahal. Okey, alat yang kedua ialah alat aras. Alat aras adalah alat yang sering digunakan untuk tujuan mendapatkan perbezaan aras laras antara satu titik dengan satu titik yang lain. Alat aras ni biasanya anda akan nampak bila anda mengikuti ataupun masuk ke dalam construction site. Mereka akan menggunakan alat ini untuk transfer level daripada satu titik ke satu titik yang lain. Sebagai contoh, anda berada di atas platform, ataupun anda berada di atas satu abutment. So anda akan transfer satu level daripada TBM ke TBM yang lain untuk mendapatkan level pada kawasan tersebut. Dengan teknologi terkini, ketinggian dapat direkod dengan ketepatan sehingga 0.001 m, iaitu 1 mm lah. Sama juga macam saya cakap pada total station sebelum ni, ia bergantung kepada pengendali, pencerap dan juga individu yang memegang pole ataupun staff tersebut. Dan kemudian ia sering dilihat digunakan di tapak pembinaan. Macam saya cakap tadi, memang selalu kita akan nampak alat aras ni di tapak pembinaan. Seterusnya, ni adalah contoh-contoh alat-alat yang ada sekarang. Kebanyakan alat aras yang digunakan sekarang ni telah terdapat dalam bentuk alat aras digital, di mana kita boleh mencerap level-level ini tanpa kita rekod pada buku, dan segala recording mengenai ketinggian dan jarak dapat direkod dalam alat tersebut. Kena storage dia lah. Ia digunakan untuk pengukuran aras jitu untuk memindahkan aras laras pada jarak yang lebih panjang. Contoh yang terdekat yang saya boleh beri adalah di projek yang terkini yang sebelum ni saya ikuti adalah di projek Gemas JB, projek double track untuk menghasilkan ETS daripada Gemas ke Johor Bahru, di mana stretch tu adalah 192 km. Dalam 192 km tu kita ada melakukan pelbagai jenis kerja-kerja kontrol lah, di mana salah satunya kita akan membuat satu control point daripada satu point ke satu point yang lain,
Dalam 192 km tu kita jumpa banyak batu-batu aras, dan kita akan melakukan ukur aras G2 supaya apa level yang digunakan sepanjang projek itu adalah benar. Itu maksud saya. Teknologi terkini, ketinggian dapat direkod dengan ketepatan sehingga 0.001 meter, yakni 1 mm. Seterusnya, alat yang ketiga ialah Global Navigation Satellite System GNSS. Seperti yang saya nyatakan pada video sebelum ini, GNSS mempunyai 5 sistem satelit, 5 jenis sistem satelit. Yang pertama ialah GPS daripada Amerika Syarikat. Yang kedua ialah GLONASS daripada Rusia. Yang ketiga ialah Galileo daripada Kesatuan Eropah. Yang keempat ialah QZSS daripada Jepun. Yang kelima ialah IDO daripada China. Sistem satelit mengorbit di permukaan bumi, dan isyarat transmisi yang berterusan membolehkan pengguna, iaitu kita, menentukan atau mendapatkan kedudukan. Perkara asas ni yang maybe kita boleh jadikan sebagai contoh ialah Waze. Waze ni kita menggunakan handphone. Pada handphone kita mempunyai satu GPS di mana yang saya nyatakan sebelum ni, kita sebagai penerima, iaitu handphone tu sendiri, dapat menghantar isyarat kepada satelit, dan satelit menghantarkan isyarat itu semula pada kita untuk mendapatkan kedudukan kita. Dengan menggunakan konsep pengiraan triliterasi antara jaringan satelit di angkasa dan juga pengguna. Kini ia kerap digunakan dalam pelbagai sektor, seperti sebagai contoh pembinaan, navigasi, perancangan bandar dan sebagainya. Ini adalah produk-produk GNSS yang di pasaran, yang banyak juga jabatan-jabatan kerajaan ataupun swasta yang telah membeli alat-alat ini, seperti Spectra, CHC, Trimble, Topcon, South dan juga Leica, dan banyak lagi jenis-jenis GNSS di pasaran. Ini adalah contoh-contoh model daripada syarikat-syarikat tertentu, tapi mereka semua menggunakan 5 sistem satelit yang sama tadi, iaitu GPS, GNSS, GLONASS dan lagi 2 itulah. Mereka menggunakan sistem satelit yang sama, tetapi alat-alat ini mempunyai spek yang berbeza lah. Sebagai contoh, saya ambil CHC ataupun South. Saya dapat tahu daripada kawan-kawan daripada industri luar dalam sektor pengukuran juga, mereka menggunakan South dan CHC ni. Mereka tak perlu pun pinpoint satu kawasan itu dengan keadaan pole tu tegak. Dengan keadaan sengit pun mereka boleh dapatkan satu kedudukan itu dengan kedudukan yang benar. Dia punya noting, easting dan juga dia punya level, mereka mendapatkan value ataupun nilai yang sebenar. Dan value tu boleh digunakan untuk tujuan kerja. Seterusnya adalah penentu dudukan GNSS. Saya akan ceritakan sedikit mengenai teknik-teknik pengukuran GNSS. Teknik-teknik pengukuran yang asas ni yang saya boleh beritahu ialah ada 4 jenis, iaitu static, fast static, kinematik dan real time kinematik. Di mana static dan fast static ni dia mempunyai ciri-ciri yang sama, di mana teknik cerapan GNSS yang dijalankan untuk mendapatkan kedudukan satu objek dengan kaedah pasca pemprosesan. Pasca pemprosesan ini maksudnya post process dalam English. Kita buat kerja dulu. Bila kita buat kerja, dan kita akan bawa data-data yang kita dah serap menggunakan GPS, GNSS ni kita bawa ke dalam lab kita untuk kita proses. Ia dilakukan terhadap objek-objek yang tidak bergerak. Sebagai contoh, kita nak buat satu monumen ataupun TBM, kita nak dapatkan satu kedudukan, satu kawasan untuk jadikan rujukan bagi tapak pembinaan ataupun bagi deformation dan sebagainya. So berketepatan sehingga unit millimeter dengan menggunakan static dan juga fast static sentimeter. Apa yang membezakan dia adalah teknik tempoh cerapan yang dilakukan, di mana static kita lakukan 1 sehingga 3 jam, dan juga bagi fast static kita lakukan dalam 15 minit hingga 30 minit. Apa yang menyebabkan perbezaan antara dua kaedah ini adalah bila kita menggunakan static, cerapan yang kita lakukan adalah banyak. Sebagai contoh, dalam masa 1 jam kita dapat mencerap kedudukan itu dalam masa 1 jam, iaitu 60 minit dan juga 3600 saat. So, apa yang dimasukkan kat sini, data-data 3600 saat ini akan dikira dan diproses untuk menghasilkan satu kedudukan final. Beza pula dengan fast static, di mana bila kita melakukan 15 minit hingga 30 minit saja, data-data cerapan yang diambil adalah sedikit.
Jadi bila apa beza antara data yang banyak dengan data yang sedikit? Of course lah, bila kita buatkan pengiraan, data yang banyak redundancy dengan menggunakan kaedah statik tu banyak redundancy, dan dia punya average adalah lebih tepat berbanding dengan fast static yang hanya 15 minit sahaja. So ia digunakan dalam berkejiatuan tinggi, yang ini untuk pembuatan jaringan kawalan geodetik dan juga kajian-kajian tertentu. So kita move pada teknik yang second part, iaitu kinematik dengan real time kinematik. Kinematik dilakukan di atas ke atas objek juga, dan dia memerlukan sekurang-kurangnya satu base station dan juga satu rover. Ia menggunakan tempoh serapan yang singkat, kejiatuan yang lebih rendah berbanding kaedah statik dan fast static, dan ia juga sesuai digunakan melibatkan banyak titik-titik yang berdekatan antara satu sama lain. Sebagai contoh, bila kita berada di kawasan pembangunan ataupun taman permainan, kita dikehendaki untuk mendapatkan ukur ataupun ciri-ciri topografi di kawasan tersebut. So sistem GPS ni, bila kita guna kinematik ataupun real time kinematik ni, adalah lebih sesuai dan lebih laju kita gunakan, kerana ia tidak memerlukan banyak pengoperasi. Ia tak memerlukan surveyor yang ramai, tak memerlukan pembantu surveyor yang ramai. Kita hanya memerlukan GPS dan juga satu base station dengan satu rover dan satu surveyor. Dia boleh berjalan untuk selesaikan kerja-kerja dia dalam masa yang singkat. Okey, yang alat yang ketiga ialah echo sounder. Echo sounder merupakan alat sonar yang digunakan untuk mendapatkan kedalaman air dengan menghantar gelombang bunyi ke dalam air. Selalunya echo sounder ini didatangkan dengan transducer. Echo sounder ni basically kita gunakan untuk mendapatkan kedalaman bateri-bateri bagi suatu badan air lah. So, yang ini adalah alat yang melibatkan kerja-kerja pengukuran hidrografi. Ini adalah khas digunakan untuk mendapatkan kedalaman air. Kita terdapat dua jenis echo sounder, iaitu single beam dengan multi beam. Apa beza single beam dengan multi beam ni? Single beam adalah satu alat echo sounder yang akan memancarkan satu gelombang bunyi pada setiap masa pada satu kawasan tersebut. Sebagai contoh, ada kapal ni menggunakan sistem single beam. Dia akan memancarkan satu gelombang bunyi dan akan dipantulkan semula ke kapal, iaitu pada receiver lah. Berbeza dengan multi beam, bila kita pasang multi beam, echo sounder ni dia akan memancarkan satu swath yang banyak, means satu beam itu mengandungi pelbagai ping dalam satu line. Berbeza dengan single beam, dia hanya memancarkan satu saja. Kalau multi beam, dia akan hantar banyak signal, dan signal-signal ini akan dipantulkan semula kepada kapal dengan ciri-ciri batimetri yang telah dicerap. So, frekuensi yang rendah digunakan untuk kawasan yang dalam, dan frekuensi tinggi dilakukan untuk kawasan yang cetek ataupun kawasan pantai. Alat yang seterusnya ialah side scan sonar ataupun SSS. Alat yang digunakan menggunakan konsep imbasan image di dalam dasar laut di kawasan laut dalam. Kita panggil dia sebagai mosaic image. SSS ni berkeupayaan untuk mendapatkan image bila kita berada di kawasan dalam ataupun di kawasan yang cetek. Kita akan lakukan dia bersama dengan multi beam. Bila multi beam ni kita lakukan untuk mendapatkan ukuran batimetri ataupun kedalaman, SSS ni pula dia akan dilakukan atau digerakkan sekali untuk mendapatkan image pada kawasan tersebut. Ia digunakan dengan pelbagai tujuan, termasuklah penciptaan carta nautika, pengesanan dan mengenal pasti objek di dasar laut, dan juga bentuk batimetri. Ia juga digunakan untuk mengesah seperihan kapal yang berbahaya ataupun kedudukan sebenar paip-paip minyak yang disusut di dalam dasar laut. So, erti kata lain, SSS ni digunakan untuk mendapatkan image bagi kawasan tersebut. Image dasar laut kawasan tersebut. So, yang seterusnya ialah remotely operated vehicle, ini ROV. Ia membolehkan kita untuk mencerap atau mengkaji dasar laut tanpa berada sendiri di dalam laut tersebut. Robot ini akan dikawal oleh pemandu atau pilot di atas kapal dengan menggunakan controller ataupun joystick. Ia akan disediakan dengan beberapa wayar dan kabel yang disambungkan pada unit ini, dan akan memberikan sumber elektrik
kepada jentera ini secara live stream. Means ia sama seperti drone, tapi ia dilakukan ataupun dia digunakan di dalam laut. Kebanyakan ROV dilengkapi sekurang-kurangnya kamera dan lampu supaya video dan gambar di dalam dasar laut dapat dihantar kepada pirate secara langsung. Selain itu, ada juga tambahan peralatan seperti cutting arm, water samplers dan juga alatan yang dapat memberi bacaan parameter yang lain seperti ketepatan air dan juga suhu untuk dibawa informasinya ke atas kapal. Alat ini kalau kita flashback in the past 6 years pada 2014 kejadian MH370, di mana kejadian ini adalah kejadian yang sangat mendukacitakan. Tapi dengan approach ROV ni, apa yang saya nak sampaikan ialah ROV ni mereka gunakan untuk menjejaki bakal-bakal kapal ini di kawasan yang besar, seperti mereka lakukan di kawasan Laut India. Di samping menggunakan multi-beam dan side scan sonar, mereka juga menggunakan ROV untuk mencari bakal-bakal kapal itu untuk dijejak. Seterusnya ialah favourite saya, iaitu UAV, Unmanned Aerial Vehicle ataupun drone. Drone ni saya rasa semua orang dah tahu. Ia adalah pesawat udara tanpa pemandu. Dalam UAV, tiada juruterbang secara fizikal hadir dalam pesawat terbang tersebut. Ia boleh diterbangkan dengan kaedah kawalan jauh secara manual, automatik ataupun separa automatik, ataupun kegunaan semua kaedah-kaedah ini. Seperti yang kita tahu, drone ni hanya memerlukan joystick ataupun remote controller untuk dikawal, dan kita akan pergi kepada jenis-jenis UAV. Okey, jenis-jenis UAV kita dapat 3 jenis UAV, di mana UAV yang pertama ialah fixed wing. Apa yang dimaksudkan dengan fixed wing ni ialah seperti dalam gambarnya, dia punya sayap tetap dan tidak boleh bergerak-gerak kecuali ada kawasan wing kat belakang ni. Dia macam flaperon lah lebih kurang. Dia boleh digunakan untuk membelokkan kapal ini, membelokkan drone ini ataupun UAV ini. Fixed wing mempunyai high endurance dan boleh pergi kepada more coverage, dan dia digunakan untuk mapping 2D ataupun 3D pun boleh juga, tapi limited 3D. Dan juga ia memerlukan space yang lebih besar untuk take off dengan landing. Di mana high endurance ni maksud dia kebanyakan UAV, kebanyakan fixed wing ini mempunyai motor dan juga power yang lebih kuat. So bila ada high endurance, bila dia melalui kawasan yang banyak angin, dia ada IMU yang lebih bagus, dan mereka boleh kawal kekuatan enjin ataupun kekuatan kipas itu mengikut angin yang ada. Contoh, angin tu kuat, kapal kipas yang ada pada UAV ni pun akan lebih kuat untuk merentasi kawasan tersebut. Compare dengan rotary wings, iaitu banyak ni multi rotor. Yang kedua ni adalah multi rotor ataupun panggil rotary wings. Ia kebanyakannya digunakan di kawasan yang kecil, dan selalunya ia digunakan untuk monitoring ataupun pemantauan, dan ia boleh digunakan untuk 3D modeling, dan juga kita boleh mendapatkan video dengan menggunakan rotary ataupun multi rotor. So apa yang dimasukkan dengan high endurance tadi, fixed wing dia ada high endurance. Kalau untuk multi rotor ni pula endurance dia kurang sikit. Phantom 4 ni mempunyai 4 motor, tapi apabila angin terlampau kuat, dia akan susah untuk lock position dia. Kalau anda boleh tengok dalam video-video, bila Phantom 4 ni diterbangkan, bila angin kuat, dia akan shaking. Serba sikit dia akan goyah sedikit daripada position asal dia. Dan yang ketiga ialah vertical take off and landing, VTOL. Dia juga mempunyai high endurance sama seperti fixed wing. Dia juga boleh cover untuk kawasan yang besar, dan juga digunakan sama seperti fixed wing untuk mendapatkan 2D mapping dan juga simple 3D mapping. Dan yang keempat ialah less space. Maksudnya kita boleh gunakan dia sama seperti rotary wing tadi. Dia menggunakan kawasan yang kecil je untuk take off dan juga landing, kerana
VTOL ni adalah salah satu UAV, jenis UAV yang boleh terbang secara menegak. Terbang menegak dan dia akan leper seperti fixed wing baru dia terbangkan. Macam tu. VTOL. Itu kelebihan dia, dan price dia between 3 ni VTOL agak mahal. Yang paling mesra dan economical adalah rotary wings, dan medium price adalah fixed wing lah. Ini adalah contoh hasil output yang dapat diberikan oleh UAV, di mana orthophoto map seperti saya cakap tadi adalah 2D mapping, dan yang seterusnya adalah 3D model. Yang 3D model ni kita gunakan rotary lah ataupun multi rotor. Kita akan keliling bangunan ini untuk mendapatkan image, dan image ni akan digabungkan dan diproses untuk mendapatkan 3D model. Orthophoto map ni pula dia lebih kepada image yang kita ambil daripada atas 90 degree, dan kita akan ambil dia secara bersusun, secara kita kena buat flight plan lah. Kita akan kita ambil gambar dan kita akan proseskan dia dan akan menghasilkan orthophoto map. Okey, yang seterusnya ialah terrestrial laser scanner. Pengimbasan laser 3D ataupun LiDAR, light detection and ranging, adalah proses penyinaran garis laser tanpa pantulan di atas permukaan untuk mengumpulkan data 3 dimensi. Data permukaan ditangkap oleh sensor kamera yang dipasang di pengimbas laser yang merakam titik 3D padat yang tepat di ruang angkasa. Titik tinjauan 3D yang dikumpulkan bergabung bersama untuk membentuk point cloud yang mewakili permukaan yang dikaji. Sebelah kiri slide ini yang anda nampak ialah contoh-contoh point cloud, atau kita panggil dia sebagai colored point cloud. TLS ni basically macam dalam pernyataan tadi, ia menggunakan teknologi LiDAR, atau kita panggil dia sebagai ground LiDAR. Kita akan meletakkan TLS ini pada satu point yang kita lantik ataupun yang kita plan untuk letakkan TLS ini, dan alat ini akan berpusing memancarkan imbasan laser dia dan mendapatkan data-data seperti yang ternyata pada skrin anda ni lah. Dia akan mendapatkan colored point cloud. Contoh, kalau dia meletakkan laser scan tu di atas tengah jalan raya tu, sebagai contoh dia letakkan laser scanner di atas kawasan ni, dan alat itu akan berpusing 360 untuk mendapatkan imbasan-imbasan yang terdapat pada kawasan tersebut, seperti bangunan, jalan, kereta, tangga, pokok dan sebagainya. Ini adalah terrestrial platform, di mana ada 3 jenis platform. Yang first adalah static terrestrial, iaitu ground based. Seperti saya cakap tadi lah, kita akan meletakkan satu TLS tu pada satu kawasan dan dia akan scan pada kawasan tersebut. Sebagai contoh, unit faro. Kita ada unit faro di Stone, di mana unit faro ini akan diletakkan, letakkan di hadapan tangga, dan kita akan onkan sistem dia, dan dia akan berpusing secara sendiri untuk mendapatkan objek-objek yang di sekelilingnya. Contoh, dia akan dapatkan tangga, dia akan dapatkan pagoda tu, dia akan dapatkan tiang-tiang, dia akan dapatkan pokok-pokok, dan dia akan menghasilkan colored point cloud. So yang kedua, platform kedua ialah moving vehicle, mobile laser scanning. Konsep yang sama, dia boleh scan kawasan-kawasan sekeliling, tetapi ia digerakkan. Dia akan attachkan kepada kenderaan ataupun vehicle, selalunya kereta, akan letak pada kereta, dan kenderaan itu akan sentiasa berjalan, dan alat tu pula akan sentiasa mencerap. Dia akan sentiasa mencerap kawasan-kawasan ini. Maybe anda pernah nampak di Google ataupun Google Street. Anda pernah nampak Google Street tu, dia hanya mendapatkan gambar, dia juga meletakkan kamera itu di atas kereta ataupun Hilux tu, dan dia akan jalan, dan kamera itu akan berpusing untuk mendapatkan gambar. Berbeza dengan terrestrial laser scanning ni, apabila kereta tu bergerak, mesin ni akan berjalan juga. Dia akan buat 360 punya movement rotation, dan dia akan mendapatkan data-data point cloud bagi kawasan tersebut, dan juga color point cloud untuk mendapatkan kawasan-kawasan ataupun ukuran bagi kawasan tersebut. Dan yang ketiga ialah backpack laser scanning. Backpack laser scanning ni seperti dengan nama je, backpack. TLS itu
laser scanning itu akan di-attachkan pada backpack dan anda boleh bergerak pada kawasan yang anda ingin scankan dia lah. Sebagai contoh macam kawasan-kawasan koridor ataupun dalam bangunan ataupun luar bangunan boleh. Tetapi alat-alat ini mempunyai spek-spek yang berbeza. Sebagai contoh, backpack laser scanning ni ia maybe sinar laser dia hanya boleh dipantulkan dalam jarak 50 meter. Kalau moving vehicle ni pun maybe dia boleh hantar ataupun signal laser itu boleh dipantulkan sehingga 100 meter. Begitu juga dengan ground base ni, kerana TLS ini, model-model ini mempunyai satu jarak ataupun range yang berbeza, range terkeji yang berbeza. Seterusnya ialah ground penetrating radar. Ia adalah salah satu kaedah geofizik yang menggunakan digital radar untuk mendapatkan gambaran di bawah tanah. Kaedah non-destruktif ini menggunakan sinaran elektromagnetik dalam jalur gelombang mikro, USB, UHF dan VHF, spektrum radio, dan mengesan isyarat yang dipantulkan dari struktur yang terdapat di bawah permukaan tanah, di mana GPR dapat mengesan pelbagai jenis objek, masuk batu, tanah, ais, air tawar, turapan dan juga struktur. Dalam menggunakan teknik yang betul, jurukur dapat menggunakan GPR untuk mengesan objek di bawah permukaan, perubahan sifat bahan, kekosongan dan retakan. Untuk pengetahuan, GPR ini digunakan untuk kaedah-kaedah pengukuran utility, di mana bila kita menggunakan GPR, kita akan dapat detect beberapa parabola ataupun hyperbola. Kita akan dapat apa yang terdapat di dalam permukaan. Sebagai contoh, dia akan dapat detect pipe kabel, pipe air, pipe kabel, ataupun keretakan di bawah tanah, ataupun kita boleh kaji ketupatan sesuatu simen tu, atau kita boleh kaji pipe kat dalam tu bocor atau tidak. Semua kajian-kajian ini telah dilakukan oleh para pengkaji untuk tahu apakah kemampuan GPR ni untuk detect something yang ada pada bawah dasar permukaan tanah. Kebanyakan model-model GPR akan didatangkan dengan dua frekuensi, di mana frekuensi yang rendah digunakan untuk mencerap objek yang lebih dalam dan frekuensi yang tinggi untuk mencerap objek yang lebih cetek ataupun rendah. Ini adalah konsep pantulan GPR, di mana transmitted pulse ni digunakan, dihantarkan daripada transmitter iaitu GPR lah. Dia akan hantarkan kepada buried object, ataupun contoh sebagai yang ni adalah objek pipe sebagai contoh. Dia akan hantarkan pulse ataupun denyutan, dan dia akan dipantulkan semula kepada receiver untuk memberikan parabola. So dalam skrin nanti, bila anda menggunakan GPR, anda akan nampak satu bentuk curve ataupun circle parabola, memberikan indikator bahawa di kawasan itu terdapat satu pipe ataupun barang-barang ataupun objek lah. Pancaran isyarat gelombang elektromagnetik yang mengesan satu objek boleh terpantul, terbias dan kadang-kadang tidak perlu kembali kepada antena untuk diterima isyarat tersebut. Kaedah ini bergantung kepada semua jenis objek yang bersifat kepada pengalir, iaitu konduktor, elektrik ataupun penebat. Kat sini kita panggil kepada dielectric ataupun conductivity. Apabila ia mempunyai dielectric ataupun conductivity yang berbeza, ia akan efek atau memberi kesan kepada receiver ataupun transmitter ataupun receiver menerima isyarat gelombang yang telah dipatah balik pada alat tersebut. Yang ini juga memain peranan penting lah. Maksud saya, konduktor dengan dielectricity itu memain peranan penting untuk mendapatkan apa yang terdapat di dalam kawasan permukaan tanah tersebut. So, alat yang seterusnya adalah pipe cable locator, PCL, ataupun electromagnetic locator, EML. Alat ini juga digunakan untuk pengukuran utility, di mana ia juga menggunakan gelombang elektromagnet. Ia amat ringan dan mudah digunakan, beratnya hanya sekitar 2 kilo dan memberi kuasa bateri sehingga 23 hingga 25 jam. Dia akan mempunyai bunyi apabila kita melalui satu kawasan yang mempunyai elektromagnet yang tinggi, akan berbunyi. Ia digunakan secara berpasangan, iaitu pemancar dan penerima. Terdapat 3 cara pengesanan, iaitu AC/DC, direct clamp ataupun induction. Seperti anda tengok, RD8100 ni adalah pengesan dia.
Yang ni ialah dia punya set pemancar dia. Ada terdapat utility yang mempunyai conductivity yang tinggi ataupun daya elektromagnetik yang tinggi. Sebagai contoh, pipe-pipe besi ataupun pipe kabel. Apabila kita mengukur pipe-pipe kabel ni, dia mempunyai conductivity dan juga daya elektrik yang tersendiri. So dengan menggunakan pemancar set penerima ni saja, RD800 ni, dia dapat mengeluarkan bunyi. Apabila kita detect seperti dalam gambar, apabila kita melalui kawasan tersebut, signal akan dipancarkan dan terus mendapat pada penerima tersebut dan dia akan menghasilkan bunyi. Beza pula dengan direct clamp ataupun induction, ia memerlukan set pemancar, di mana direct clamp ni kita selalu gunakan pada pipe air. Pipe air ni kita akan clampkan dia pada pipe air dan pemancar ini akan mengalirkan conductivity ataupun beberapa signal untuk dialirkan pada pipe-pipe yang kita nak detect tu. So kita akan teruskan cara pengesanan dan kita dapat lakarkan ataupun kita dapat tahu di mana kedudukan pipe-pipe yang tertimbus ataupun tertanam. So yang kesimpulannya ialah terdapat pelbagai alat pengukuran yang sebenarnya dicipta secara spesifik bagi tujuan-tujuan ukur yang tertentu. Alat-alat ini terdiri daripada barangan yang berkos tinggi dan kita sebagai pengguna atau surveyor haruslah menjaga keselamatan barang-barang ini dengan sebaiknya. Kewujudan teknologi-teknologi yang baru bantu kita untuk bekerja dengan lebih sistematik. Namun begitu, janganlah kita melupakan asas dan cara-cara kerja konvensional yang pernah kita pelajari suatu ketika dulu untuk membantu kita juga. Bila alat-alat ni rosak, apa yang perlu kita buat? Kita tak boleh harapkan 100% kepada alatan-alatan teknologi ini. Dan sampai itu sahaja slot saya yang kedua ini. Saya minta maaf atas segala kekurangan ataupun salah penggunaan bahasa saya. Apa kekurangan itu datang daripada diri saya sendiri dan dengan teguran-teguran yang murni, InsyaAllah saya akan perbaiki segala kesalahan dan kesilapan saya. Sekian saja daripada saya, Muhammad Aizlin bin Hasnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.